Melaka berhasrat menjadi tuan rumah sempena sambutan ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-China yang ke-50 tahun ini. Hasrat itu selaras dengan sejarah negeri berkenaan yang berkait rapat dengan Beijing sekaligus meningkatkan perkongsian strategi khususnya dalam sektor pelancongan. Melaka mengharapkan supaya diberikanlah Melaka untuk menyurut kembali sejarah dan kegemilangan hubungan Melaka-China ini disambut di negeri Melaka. Kerajaan negeri bersedia untuk menerima sekiranya Kerajaan Persekutuan memberikan Melaka sebagai tuan rumah untuk acara sambutan tahun yang ke-50 ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada September tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengundang Presiden China Xi Jinping mengadakan lawatan ke Malaysia sempena ulang tahun kedua-dua negara ke-50 tahun ini. Kewujudan Muzium Wang Kang pertama di Malaysia yang ditubuhkan di Melaka diyakini memberi nilai tambah kepada sektor pelancongan di negeri itu. Pengarah perayaan Wang Kang yang juga Presiden Persatuan Peranakan Baba Nyonya Malaysia, Datuk Ronald Gan berkata, muzium itu telah diiktiraf sebagai warisan budaya tidak ketara oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menurutnya, bagi masyarakat Hokkien dan Baba Nyonya, ia adalah warisan kebudayaan yang memiliki elemen membina budaya positif untuk kesejahteraan, keselamatan dan keharmonian sejagat. Jadi kita merasakan sudah tiba masanya tradisi dan kebudayaan Baba Nyonya juga akan dibawa balik ke negara China dalam kadar yang besar. Acara Wang Kang ni ada satu upacara bagi membolehkan semua melakukan kebaikan dan saya mintalah kalau boleh semua orang yang datang menyaksikan secara tak langsung juga melakukan kebaikan. Ya. Dan sama-samalah kita saksikan perarakan besar upacara Wang Kang ni pada 11 Januari 2024 ni. Muzium itu dirasmikan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Upacara Wang Kang berasal dari China dan dibawa ke Malaysia semasa dinasti Qing dan perayaan terbaru akan diraikan pada 11 Januari ini. Melaka sedia menjadi pilihan pemilik camper van ataupun van perkhemahan untuk beriadah maupun melancong. Kerajaan negeri juga akan menambah baik kemudahan di tapak parkir karavan sedia ada. Nur Amalina Abdul Halim akan perincikannya untuk lintas langsung dari Melaka. Silakan Amalina. Dia, surau dan tandas antara kemudahan yang bakal ditambah baik. Malah Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberitahu beberapa lokasi lain sedang dikenal pasti untuk dijadikan tapak baharu bagi peminat karavan. Jadi kita akan mengembangkan lagi beberapa tempat di sepantai Tanjung Bidara, di kawasan Kuala Linggi dan di kawasan Paya Lebar dan beberapa lagi kawasan sehinggalah ke Sungai Kesang nanti. Mengenal pasti kawasan ini sedang diteliti oleh kerajaan negeri dan kita akan memberikan ruang-ruang yang terbaik untuk penggembara yang suka menggembara dan sukakan sukan luar ni dapat memberikan promosi sempena dengan Tahun Melawat Melaka. Setakat ini, 2 tapak parkir karavan di Taman Bandaraya Bukit Serindit dan JT Paya Lebar Masjid Tanah. Kerajaan negeri terus merangka pelbagai program tambahan khusus untuk Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Keperluan itu selepas kerajaan negeri menerima peruntukan tambahan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Datuk Abdul Razak Abdul Rahman berkata tambahan program itu adalah untuk merancakkan lagi promosi TMM 2024. Jadi semestinya lah kita akan rangka lebih banyak lagi program-program untuk pastikan seperti apa yang saya sebut tadi untuk capai sasaran kita 15-18 hingga 18 juta tadi dan kita akan memanfaatkan peruntukan 2 juta, tambahan 2 juta lagi ini dengan sebaik mungkin yang kita akan bincang di peringkat kerajaan negeri nanti. Sebelum ini, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM2 juta bagi memperhebat kempen promosi TMM 2024.
Anjakan paradigma bidang kewartawanan dan penerbitan perlu selari dengan arus kemodenan transformasi digitalisasi. Malah perkembangan dunia baharu itu juga menyaksikan pengamal media berupaya menyampaikan maklumat dengan cepat berdasarkan fakta semasa. Tetapi saya rasa kita masih kena ada, digital is digital. Kita tidak boleh buang printing itu. Di mana-mana juga, even ketika saya membuat tesis saya pun, untuk findingsnya memang dikatakan 10 tahun akan datang. Patutnya 2018 lah. Kita dah tak ada dah sebenarnya paper. Tetapi masih lagi pelajar ke kelas, masih menggunakan paper, masih we need the notebook and everything, and digital, which is kita tidak boleh buang perkara-perkara itu. Even masa kita bercakap juga dengan, I think UNESCO the other day, they came to our faculty, Ian pada itu pengerusi dia, dia nanti katanya memang ada e-book, tetapi e-book dia jadi seasonal sahaja. Kemudian orang dah nak back kepada buku. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan #MC Live 7.0 Wahana Komunikasi dan Penerbitan di Dewan Tamingsari UiTM Kampus Alur Gajah yang dirasmikan Ketua Menteri. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dia untuk laporan lain Berita Wilayah. Salam hormat. Baik, terima kasih Nur Amarina langsung dari Melaka. Baik saudara, 30 anggota dan 7 aset digerakkan bomba Kota Tinggi bagi operasi menyelamat dan memindahkan penduduk terjejas banjir. 7 aset terlibat ialah bot dan kenderaan berat. Menurut Ketua Zon 2 Bomba Johor, Rasidi Mat Yunus, usaha dilaksana dengan diselaras bersama Jawatan Kuasa Bencana Daerah. Ia dibuat bagi memastikan kelancaran operasi menyelamat. Keadaan pemantauan pasukan penyelamat khususnya bomba di kawasan Kota Tinggi pada kali ini adalah terkawal. Keadaan terkawal dan setakat ini tiada kemalangan jiwa yang berlaku. So untuk makluman di pihak pasukan penyelamat, kita kerap melakukan rondaan dan memberi khidmat nasihat pada penduduk-penduduk yang berisiko banjir. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan banjir di Kota Tinggi.